Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi. Saya dan rakan kini dalam perjalanan ke lapangan terbang untuk meneruskan perjalanan kami ke Sabah bagi bersama-sama kempen sempena pilihan raya negeri. Seperti yang saya telah kongsikan sebelum ini, saya telah turun sebelum penamaan calon bagi menyusun jentera-jentera tempatan. Tetapi kini kita telah masuk ke fasa yang terakhir. InsyaAllah 26 September rakyat Sabah akan memilih, dan kepada teman-teman saya akan cuba kongsikan dari semasa ke semasa perkembangan kempen di sana di channel YouTube saya. Jadi siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Siapa yang telah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tolong sebarluaskan lagi video yang kami kongsikan. Baik, untuk perjalanan ataupun yang kita tahu suasana kempen pilihan raya negeri Sabah ini, kita telah lihat nama-nama besar dalam Perikatan Nasional telah turun berkempen, yang mana bagi saya mereka kempen itu kaedahnya kembali kepada kaedah UMNO Barisan Nasional. Kalau sebelum ini saya dah kongsikan bagaimana akhirnya Perdana Menteri terpaksa tunduk dan berkempen bersama-sama dengan Musa Aman, dan bagaimana menggunakan politik habuan, tawaran dan sebagainya untuk mencuba mendapat sokongan. Saya rasa perkara itu seolah-olah tidak ada kesan. Kenapa saya sebut sedemikian? Sebab yang terbaru daripada Perdana Menteri sendiri juga, daripada mula dengan kaedah sogokkan, kini telah menggunakan taktik lama, iaitu cara ugutan. Perdana Menteri telah sebut bahawa kalau rakyat Sabah, kalau pengundi Sabah nak dapat lebih banyak pembangunan, sokong Perikatan Nasional. Apa maksudnya? Maksudnya kalaulah rakyat Sabah berdegil, masih bercakap soal kerangka yang lebih besar, kita percaya kepada pelbagai kaum, kita percaya keharmonian negara, kita percaya pemimpin itu kena ada integriti dan sebagainya. Kerana kalau kamu percaya perkara tersebut, mungkin kamu akan dihukum, pembangunan di Sabah akan terus dipinggirkan. Kenapa saya sebut macam tu? Kalaulah betul kita tengok kaedah kempen itu memang dah serupa UMNO Barisan Nasional. Kalau kita tengok DNA mereka itu juga datang daripada UMNO Barisan Nasional. Kalau betul mereka ini jujur, ada integriti, Sabah tidaklah sebelakang macam sekarang. Kalau betul mereka kata nak membangunkan negeri Sabah, 60 tahun Barisan Nasional jadi kerajaan pusat mahupun di Sabah ini, keadaannya sama. Sebab itu bagi saya politik ugutan ini adalah tindak tanduk mereka yang telah terdesak. Yang saya lagi keliru, ataupun kalau kita lihat keadaan janji pembangunan ini dan mengugut untuk mendapat sokongan, kebiasaannya akan menyebabkan rakyat merasa maruah mereka akan dipijak-pijak. Sebab itu yang saya nak kongsikan juga. Kalau sebut isu pembangunan, kalau di Semenanjung, kita bersimpati dengan macam mana selama Barisan Nasional memimpin negara ini. Antara negeri yang diketepikan adalah negeri Kelantan. Sebab Kelantan ini selama ini dianggap sebagai negeri pembangkang yang sentiasa menyokong parti PAS, maka diketepikan dalam soal pembangunan. Dan malangnya apabila dalam keadaan sekarang telah menjadi kerajaan bersama. Kalau dulu mereka seteru musuh nombor satu antara satu sama yang lain, tapi sekarang ini sanggup bersekedudukan. Kalau kita lihat dalam soal pembangunan di Kelantan, kita tahu salah satu isu yang paling besar, ini bukan isu yang diperbuatkan. Ini adalah isu yang sebenar, yang mana kalau cakap soal negeri Kelantan, perkara yang paling merunsingkan rakyatnya adalah soal bekalan air bersih. Kita negara merdeka, kita baru sambut Hari Malaysia tahun 2020. Saya ada letak video macam mana kita raikan, nak semangatkan patriotik kita kepada negara.
Tetapi dalam soal bekalan asas di Kelantan ini, airnya masih tidak sempurna, masih tidak mendapat bekalan air yang bersih. Saya tak kata semua, saya tak memperkecilkan negeri tersebut, cuma saya mohon, bila kamu dah pegang kerajaan persekutuan, itu tugas kamu membela nasib rakyat Kelantan. Bukannya sekarang ini kalau kita baca cadangan menteri yang datang dari Kelantan, daripada parti PAS ni sebut, kita kena tumpukan kepada proses untuk mengumpulkan air hujan, untuk menggunakan, bukan kita salahkan soal air hujan. Air hujan tu memang bersih, mungkin dari segi pencemaran udara itu kurang dan sebagainya, memang airnya mungkin lebih bersih, boleh diguna pakai. Perlu ada kajian, perlu diuji sama ada kandungan asid dan sebagainya itu tidak melebihi paras, berbahaya dan sebagainya. Cuma masalahnya, kamu dah pegang kerajaan persekutuan, kamu kerajaan negeri, janganlah kamu memberi pandangan supaya rakyat negeri Kelantan ini bergantung kepada air hujan. Benda itu nampak bukan seolah-olah kamu kerajaan. Kamu dah jadi kerajaan, berfikirlah sebagai cara orang kerajaan. Dan pada masa yang sama, berbalik kepada politik di Sabah, kamu akan terus ugut. Tapi saya percaya apabila rakyat itu diugut, ditekan ataupun dipandang rendah, mereka sanggup berdepan dengan segala kemungkinan, walaupun mengatakan tiada pembangunan dan sebagainya. Yang itu adalah taktik lapuk Barisan Nasional yang kini dikelirukan oleh Perikatan Nasional. Nama Perikatan Nasional bila ceramah, logo masih pakai logo dacing. Cuma pada masa yang sama, dalam soal ugutan, Perdana Menteri juga ugut bukan hanya untuk kesannya kepada rakyat Sabah, tetapi kepada rakyat Malaysia. Kalau kita bagi menang kepada Perikatan Nasional, maka akan berlaku pilihan raya mengejut sekali lagi. Nak menyusahkan orang Sabah sekali lagi, dia nak panggil pilihan raya umum untuk peringkat parlimen. Bagi saya, kamu dah pegang kerajaan, kamu dah khianat perjuangan, bukan hanya kepada soal parti, bukan hanya kepada soal prinsip, tetapi kepada rakyat biasa. Kamu dah khianat. Bila kamu dah khianat, sekarang kamu terdesak, kamu ugut. Sekarang kamu nak ugut pula keseluruhan negara bahawa kalau kita bagi kemenangan kepada Perikatan Nasional, tolak masalah ekonomi, tolak dalam soal penularan wabak COVID-19 ini, perkara itu semua tak penting untuk Perikatan Nasional. Yang penting kalau dia menang PRN Sabah, dia nak panggil pilihan raya umum. Bagi saya itu adalah ugutan yang sebenarnya akan memakan diri. Sebab rakyat Sabah, kita dah penat politik yang berpanjangan sebegini. Kamu dah pegang kuasa, buatlah kerja. Bukannya hanya turun berkempen dan juga mengugut dan sebagainya. Tumpukan kepada gerak kerja yang sebenarnya. Jadi perkara yang terakhir yang saya bila sebut soal ugut-mengugut ini, saya juga terbaca laporan. Sebab perkara ini bagi saya, selagi tidak diambil tindakan undang-undang, ini bukti Perikatan Nasional sebagai kerajaan dua darjat, iaitu Menteri langgar kuarantin ini sampai sekarang tak kena tindakan. Siasat punya siasat masih tak selesai. Perkara itu lagi terang bersuluh. Maksudnya kalau kuarantin itu 2 minggu, 2 minggu lah. Kenapa pula menteri ini masih disiasat? Siasat saja. Bila dia masuk, bila dia langgar kuarantin, perkara ini semua terdedah. Dan selepas dengan pelbagai gimmick, yang sekarang ini pula dia nak saman portal berita yang memaparkan gambar beliau bercuti. Dia kata, sebab kalau tengok laporan yang kita baca, saya tak tuduh, tapi ini laporan yang jelas disebut, dia pergi ke Turki. Dia pergi ke Turki yang dah melompat sangat sekarang, marah sebab gambar yang ditunjukkan itu gambar dia pergi bercuti di Belanda, katanya lah. Sebab kalau tengok ada kincir angin dan sebagainya, sudah pasti di Eropah. Jadi sama ada beliau tak berpuas hati sebab tak diceritakan soal percutian beliau sebelum ini, ataupun dia nak cover line, nak tutup malunya. Tapi bagi saya,
dah buat silap itu, kenalah ambil tanggungjawab. Bukan kamu pula nak ugut berita, laporan dan sebagainya. Kamu nak pula timbulkan seolah-olah kamu ni sekarang ini di fitnah. Gambar itu mungkin kamu cuti tahun lepas atau beberapa tahun yang lalu, cuti di Belanda, di Eropah. Mungkin kamu, kalau kamu bawa ke mahkamah, mungkin kamu akan cerita pula kemewahan ataupun percutian yang diidam-idamkan tersebut. Jadi bagi saya, cukuplah guna politik ugut-mengugut ini. Apa yang rakyat mahukan. Dulu kamu, bila kamu dah khianat, kamu buat langkah Sheraton, kamu masukkan kitol, kamu masukkan segala muka-muka yang bagi saya tidak menjalankan amanah dengan sebaiknya. Dan kini apa yang berlaku, kamu pula nak ugut sekali lagi rakyat Sabah. Kalau tak undi Perikatan Nasional, kita akan tarik balik pembangunan. Itu kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh pemimpin negara. Kemudian sebut kalau dia menang besar, tolaklah soal ekonomi COVID-19 ini, kami tak peduli. Dalam keadaan kita semua perlu fokus kepada menyelamatkan negara. Dia nak panggil pilihan raya mengejut. Bagi saya, mereka ini bukan meletakkan kepentingan rakyat di atas, tetapi lebih kepada untuk kepentingan peribadi. InsyaAllah, saya hampir sampai ke lapangan terbang dan kita akan jumpa di video seterusnya, insyaAllah, dari Sabah. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.